Assalamualaikum dan selamat datang ke rancangan ini. Saya Muhammad Alif bin Muhammad Azhari akan bersama-sama warga Dewan sekalian untuk mengerusikan forum kita pada hari ini. Hadirin sekalian, hari ini kita kedatangan 4 orang ahli panel yang segak lagi bergaya, iaitu Muhammad Raziq Umair, Muhammad Safwan Hakim, Adik Farhan dan Daniel Malik. Mereka ini bukanlah orang yang calang-calang, tapi mereka lah orang yang berpengetahuan tinggi. Baiklah, tanpa membuang banyak masa, inilah soalannya kepada Encik Raziq. Bolehkah kamu menerangkan latar belakang penglibatan Malaysia di ASEAN? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Pada mulanya Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara iaitu ASA ditubuhkan pada tahun 1961, merupakan gabungan pertama yang melibatkan negara-negara Malaysia, Filipina dan Thailand pada tahun 1963. Persatuan yang melibatkan negara Malaysia, Filipina dan Indonesia atau dikenali sebagai Mafilindo gagal mencapai matlamatnya. Selepas itu, pada tahun 8 Ogos 1967, terwujudlah Pertubuhan ASEAN. Pada peringkat awal, pertubuhan ini hanya dianggotai oleh 5 negara sahaja, iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand. Kemudian, ASEAN menerima 5 anggota baharu, iaitu Brunei, Myanmar, Laos, Kemboja dan Vietnam. Terima kasih kepada saudara panel pertama, saudara Raziq atas perkongsian maklumat. Seterusnya saya mohon penjelasan kepada ahli panel kita yang kedua, saudara Safwan. Apakah peranan Malaysia dalam ASEAN dari aspek politik? Terima kasih saudari pengerusi atas soalan yang diajukan. Antara peranan Malaysia dari aspek politik adalah zon awas, bebas dan berkecuali, atau dikenali sebagai ZOFAN. ZOFAN diumumkan pada tahun 1971 di Kuala Lumpur. Deklarasi ini menjadi subjek penting yang dikemukakan oleh Malaysia dalam ASEAN. Yang seterusnya ialah penyelesaian konflik serantau. Malaysia terlibat secara aktif mencari penyelesaian dalam konflik politik yang berlaku di Indochina, terutamanya di Vietnam dan Kemboja, kerana dibimbing akan menjejaskan kestabilan rantau ASEAN Tenggara. Selain itu, Malaysia juga terlibat dalam zon bebas nuklear. Malaysia menandatangani Southern Asia Nuclear Weapon Free Zone pada tahun 1995. Perjanjian ini menekankan agar negara yang terlibat tidak memiliki senjata nuklear. Kedudukan Asia Tenggara yang strategik turut menjadikan terlibat secara langsung dalam memiliki persaingan membabitkan kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat yang turut memiliki senjata nuklear. Sekian, saya kembali kepada saudara pengerusi forum. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebarnya daripada saudara Safwan. Seterusnya saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang ketiga, saudara Adi. Apakah peranan Malaysia dalam aspek ekonomi? Terima kasih atas pertanyaan daripada saudara pengerusi. Negara anggota Asia merupakan rakan dagang Malaysia yang penting. Kerjasama ekonomi ASEAN bermula sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1978, projek Industri ASEAN AIP dimulakan. Antara projek yang berjaya termasuklah pengeluaran baju Urea di Indonesia dan Malaysia, pengeluaran baju fotostat dan kuprum di Filipina serta penghasilan serbuk soda di Thailand juga berjaya dilaksanakan. Potensi perdagangan antara negara ASEAN yang benar menyebabkan Malaysia memprosesikan konsep integrasi ekonomi ASEAN. Malaysia juga ingin meluaskan pasaran ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sesebuah negara sangat bergantung pada keupayaan negara tersebut menjual barangannya ke pasaran antarabangsa. Malaysia bersetuju untuk mempermudahkan dan meningkatkan perdagangan sesama anggota ASEAN. Hak ini membawa kelahiran AFTA pada tahun 1992.
Perjanjian AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif bagi hasil keluaran negara ASEAN. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga, Saudara Adib, kerana telah mengupas tentang pelibatan ekonomi negara kita di ASEAN. Seterusnya, soalan yang saya ingin ajukan kepada ahli panel kita yang keempat, Saudara Daniel. Soalannya ialah, apakah peranan Malaysia dalam aspek sosial? Terima kasih atas soalan yang diwujudkan saudara pengurusi. Malaysia menjalinkan kerjasama sosial melalui penubuhan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan dengan pendidikan, pertukaran pelajar dan penubuhan pusat serantau pendidikan seperti pendidikan pusat serantau, pendidikan untuk sains dan matematik di Pulau Pinang. Kerjasama dalam bidang kebudayaan dilaksanakan seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian melalui penubuhan tabung kebudayaan ASEAN. Selain itu, Sukan ASEAN dilaksanakan untuk menjalinkan kerjasama dalam sukan. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada Saudara Daniel kerana telah menjawab soalan daripada saya. Soalan yang seterusnya saya akan ajukan kembali kepada ahli panel kita yang kedua, Saudara Safwan. Apakah faedah kepada Malaysia sebagai anggota ASEAN dari segi politik? Pada saudara pengerusi, faedah dari segi politik ialah Malaysia bebas dari ancaman senjata nuklear melalui konsep zon bebas senjata nuklear ASEAN, kerana konsep ini menegaskan bahawa negara luar seperti Rusia, Korea Utara dan China tidak boleh memiliki, letakkan dan menggunakan tapak di Malaysia untuk tujuan pengujian bom nuklear. Keselamatan Malaysia juga terjamin melalui konsep zon aman, bebas dan berkecuali yang menekankan kepentingan keamanan dan keselamatan negara-negara anggota. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas jawapan yang cerdas dan jenius yang telah diberikan oleh Saudara Safwan. Soalan seterusnya saya akan ajukan kepada ahli panel kita yang ketiga, Saudara Adib. Apakah faedah Malaysia sebagai anggota ASEAN dari aspek ekonomi? Faedahnya ialah Malaysia dapat manfaat pulangan ekonomi melalui kerjasama perindustrian dengan negara Indonesia melalui projek perindustrian baja urea. Bukan itu saja, Malaysia juga dapat meneroka sumber maritim untuk sektor perikanan, pelancongan dan pelombongan. Pelibatan Malaysia dalam Asian Free Trade Area AFTA telah menguntungkan sektor perdagangan dengan adanya skim tarif sama rata. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Saudara Adib. Seterusnya, soalan ini saya akan tujukan kepada ahli panel kita yang keempat, Saudara Daniel. Apakah faedah Malaysia sebagai anggota ASEAN dari segi sosial? Terima kasih Saudara Alif. Malaysia memperoleh manfaat daripada aspek sosial dan kebudayaan. Melalui program Tahun Melawat Malaysia, keunikan dan kecantikan alam semula jadi Malaysia, terutamanya di negeri Sabah, Terengganu dan Sarawak, telah menjadikan Malaysia sebagai salah satu tarikan pelancong utama di ASEAN. Malaysia juga mendapat manfaat apabila mengganjurkan sukansi. Malaysia dapat menjalinkan hubungan serantau melalui penganjuran sukansi, dan seterusnya dapat mengekalkan nama baik negara dalam kalangan negara anggota. Secara tidak langsung, sektor pelancongan ekonomi negara turut berkembang dengan pesat. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian yang diberikan oleh Saudara Daniel sebentar tadi. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada ahli-ahli panel kita kerana sudi menjawab soalan dan meluangkan masa bersama-sama bagi menerangkan dengan lebih terperinci supaya mudah difahami dan dicerna.
Baiklah, akan kita bertemu lagi di lain hari dan lain masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.